Assalamualaikum, what's up boss? Saya Firdaus Muntazah dari Bootcamp Revolusi Online. Thank you very much kerana dapat bersama dengan saya dalam video kita kali ini, iaitu konsep conversions ads. Okey, sebelum kita mulakan, sebenarnya saya nak berikan sedikit pemahaman tentang Facebook Ads ni. Okay, kepada mereka yang dah pernah mengambil masterclass Facebook Ads saya sebelum ni, mungkin anda masih ingat lagi konsep Facebook Ads ni sebenarnya apa. Okey, so Facebook Ads ni dia bukan mesin ATM. Okay, dia tidak bagi kita duit, dia tidak bagi kita sales, dia tidak bagi kita orders, transactions dan sebagainya. So dia tak bagi kita purchases. Okay, dia tidak bagi kita purchases. Ingat benda ni. Nanti kita akan ulang benda ni lagi sekali. Jadi apa yang dia beri? Dia hanya berikan kita klik sahaja. Kerja Facebook Ads ni sebenarnya dia sebuah mesin penghantar iklan. Okay? Dia ambil kita punya gambar ke, video ke, kita punya copywriting ke dan sebagainya dalam bentuk sebuah iklan Facebook Ads tu, dan dia buat apa yang kita suruh. Apa yang kita suruh tu ialah segala setting kita. Tapi setting yang pertama ialah objektif. Bila kita pilih objektif message, maka dia akan cari dalam kelompok audience yang kita bentukkan, dia akan cari orang yang cenderung untuk klik dan bermessage dengan kita. Okay? Itu objektif message. Kalau kita pilih objektif engagement, dia akan hantar iklan kepada mereka yang cenderung untuk like, comment, share. Kalau kita gunakan objektif traffic, dia akan hantarkan iklan kita di dalam audience yang kita bentukkan tu dan mencari mereka yang cenderung untuk klik dan pergi ke sebuah destinasi, sama ada di website ke, instant experience ke, WhatsApp ke, Messenger ke, sebagainya. Okay? So itu objektif traffic. Jadi sama juga dengan conversion ads. Dia akan ambil iklan kita tu, hantarkan kepada mereka yang cenderung untuk melakukan events yang kita pilih. Okay? Kalau kita pilih event purchase, maka dia akan cari dalam audience yang kita bentukkan tu ataupun berdasarkan pixel data, dan dia mencari orang yang cenderung untuk melakukan purchase. Itu konsep conversion ads sebenarnya. Okay? So dia bukan hantar je kat orang tu dapat duit. Tidak. So jangan salah faham. Hantar iklan conversions ads apa pun, klik hantar ke website. Penjualan, transaksi, orders, purchases berlaku di website sebenarnya. Okay, bukan di conversion ads. Okay, jadi jom kita kupaskan konsep conversion ads ni. Kenapa conversion ads ni dia boleh berikan you orang yang betul, dan kenapa orang tu mahu masuk ke dalam website you. Okay, apa itu objective conversions? Okay, dia macam saya cakapkan tadi, dia mencari orang yang berkemungkinan tinggi cenderung untuk melakukan sesuatu event di dalam website ataupun app. Kalau kita ada app Okay, sebagai contohnya purchase ke, add to cart ke, view content ke, checkout initiated ke, contacts ke, leads ke, completed registration ke, segala events yang you boleh buat, okay, yang you dah rekodkan dengan pixel you tu, you boleh select dan you boleh hantarkan iklan kepada mereka yang cenderung untuk melakukan events tu. Itu ialah objective conversions. Okay, dan kejayaan sesebuah conversions ads ni, kejayaan dia ialah apa tahu sebenarnya? Dia bawa orang yang tepat dan mempunyai keinginan tinggi ke dalam website. Itu kejayaan dia sebenarnya, bukan purchase. Dan kejayaan conversions ads ni, dia berdasarkan dua benda, iaitu data pixel. Data pixel ni sangat-sangat penting. Itu sebabnya dalam masterclass Facebook Ads dan dalam video yang sebelum ni, saya ceritakan tolong instalkan pixel. Apa-apa pun mesti buat pixel tu dulu, sebab pixel dia akan collectkan data, dia akan kumpulkan data ni. Lagi banyak data, lagi bagus. Kita akan kupaskan ni dalam slide yang seterusnya. Dan juga frekuensi, berapa kali seseorang itu nampak iklan you. Kenapa? Nanti saya akan kupaskan lagi dalam slide saya seterusnya. Okay? Kita cerita pasal pixel ni. Kalau kita ingat balik, pixel
dia kumpulkan segala data mereka yang datang ke website you dan melakukan segala events dan pernah membeli dengan you. Kalau events to purchase, dia bukan sahaja kumpulkan data ataupun rekodkan data apa yang dia pernah beli, tapi juga nilai pembelian tu. Secara logiknya, kalau lagi banyak data, lagi senang Facebook Ads punya artificial intelligence ataupun machine learning ataupun you all semua suka panggil algorithm, okay, belajar dengan data tu dan dia akan hantarkan iklan kepada audience yang betul dan tepat dan cenderung untuk melakukan events yang you pilih. Okay? Kalau you ada banyak data purchase, dia belajar dan dia akan hantarkan kepada mereka yang mahu membeli, ada keinginan membeli. Dan secara logiknya, kalau tak ada data memang lagi susah lah. Mungkin lagi susah dan mungkin tidak berjaya. Ada juga orang cakap, bos, kenapa orang tu dia buat conversions ads tapi pixel dia kosong, dia buat jadi. Okay, let's say pixel dia kosong ataupun ada 1, 2 ataupun sikit je. Sebenar-benarnya, okay, ada 1, 2 tu dia boleh belajar, cuma dia susah sikit lah. Dia akan ambil segala data yang dia boleh buat dan dia akan hantarkan kepada orang yang dia rasa betul. Tapi dengan data yang sikit tu, bila dia hantar dekat orang-orang tu semua, entah siapa-siapa yang dia hantarkan tu, sebab dia tidak berapa tepat, dia akan still bawa masuk. Kalau orang tu klik, mereka still akan masuk ke dalam website. Now, ingat balik, kita ada 6 elemen dan 4 elemen yang pertama ni yang membuatkan satu purchase, yang membuatkan satu e-commerce tu berjaya. Prospek yang betul, ini kerja kita dan juga data pixel tu, kerja Facebook Ads untuk bentukkan dia. Ya, kalau data pixel tu kurang, dia susahlah nak target. Okay, ini dah mungkin tak berapa tepat prospek. Yang kedua, Facebook Ads ataupun conversions ads kita ni, data pixel tak cukup. Okay, nak buat juga, buat, tak apa, tak ada masalah. Yang ini dua mungkin tidak berapa tepat ataupun tidak berapa bagus. Tapi bila sampai dalam website laju, semua information ada video, ada demo, ada testimonials, ada bonus, ada offer dan ada godfather offer yang keempat ni, produk ni. Produk tu menarik, produk tu ramai yang pakai, produk tu menyelesaikan masalah, produk tu dia memberikan satu inspirasi, dia buat rasa dia best dan sebagainya. Dia buat dia rasa cantik kalau pakai tu, percaya benda tu bagus, maka adalah purchase. Sebab kita kena selalu ingat, penjualannya adalah berdasarkan di website dan produk yang kita jual tu, kalau produk tu bagus. Tapi cuba bayangkan kalau macam audience tu betul, prospek tu betul, kita dah tackle emosi prospek tu dan juga data pixel banyak, website bagus, produk pun bagus, tak ke lagi kalau semua ni bagus, lagi banyak lagi sales kita. Awal-awal tu mungkin banyak, tapi bila dah semua dah bagus, lagi banyak. Kadang-kadang yang tak jadi tu, data pixel dah lah kosong, dah lah 1, 2 je. Lepas tu ads tak bagus, tak cantik, tak menarik. Audience tak bagus, ads tak menarik, tak ngam, tak ada orang klik. Bila tak ada orang klik, tak adalah orang masuk ke dalam website. Tapi bila ada orang masuk dalam website, ada juga mungkin ada orang masuk dalam website, website tu Allah susahnya nak navigate. Websitenya lembab, websitenya tak best. Semua information tu bercampur aduk, pening kepala nak tengok. Produk pun alahai, produk macam ya tak ya je. Itu yang susah nak dapat sales. Okay, so lagi bagus sebenar-benarnya cuba dapatkan pixel yang banyak, data yang banyak. Alright, so dari situ saya buatlah juga research sedikit di dalam website kan, dalam internet. Okay, saya tengok di agorapulse.com. Dia cakap dekat sini, must at least 1 or 2 dozen conversions per week. Sekurang-kurangnya 1 dozen ni sebenarnya ialah 12 atau 24 conversions per week selama 7 hari. Okay, ini paling minimum. Dari website powerdigitalmarketing.com, dalam blog dia, minimum 15 ke 25 data purchases dalam masa 7 hari. Dan di blog.hootsuite.com ni, dia cakap kalau tak ada pixel, lagi bagus conversion ads kita tu dia optimizekan kepada link clicks. Okay, link clicks, bukan dia optimize kepada conversions. Alright,
Jadinya mungkin kita mahu cuba dapatkan pixel paling minimum pun 12 ke 15 sampailah ke 24 ke 25 macam tu. Tapi saya tak puas hati. Saya nak juga cari satu statement daripada Facebook. Dalam saya jumpa ini daripada Facebook Business Help Center or something like that. I can't remember. Okay, so dia cakap kat sini, when optimizing for conversions, bila kita buat conversion, adalah sangat disarankan kita pilih sebuah event yang berlaku sekurang-kurangnya 50 kali dalam masa 7 hari. Okay, paling minimum. Sebabnya sistem dia kena belajar daripada data yang banyak. Bila dia belajar daripada data yang banyak, barulah dia boleh hantarkan iklan kita kepada orang yang betul pada masa yang betul untuk mendapatkan results yang paling bagus. The best results. Jadinya di sini lebih banyak data pixel, lebih berkesan conversions ads. Dia akan jadi macam ni tau you. Kalau you tak ada data pixel, you nak juga buat conversions ad, you ada pixel data tu macam 1, 2, 3 macam tu lah, sikit je, you akan dapat conversion purchase. Tapi cost per purchase you sangat tinggi sebab conversions you sangat kurang. You imagine, you bayangkan dalam satu minggu dalam masa 7 hari you letak RM1,000 dan disebabkan data pixel you kurang, dia tidak boleh belajar. Okay, dia tak boleh belajar nak bentukkan audience yang betul pada masa yang betul. So dia main hantam keromo je hantar. Kena tak kena tak tahu. So bila orang masuk website, mungkin orang yang salah masuk dalam website tu, mungkin website you tak berapa best, dia tak beli. Tapi dah jalan berapa hari ni, tiba-tiba pap ada satu sale. Dah jalan beberapa hari tu, you dah spend macam dekat RM100. Cost per purchase you untuk satu sale tu RM100 jadinya. Kalau you letak RM1,000 dalam masa 7 hari. Kalau you ada 10 sale saja, 10 purchases, maksudnya cost per purchase you ialah RM100. You bayangkan kalau data you banyak. Okay, Facebook senang nak cari, Facebook senang nak hantar kepada orang yang betul pada masa yang betul. Dan kemudian orang yang masuk tu pun tengok website tu bagus semua dan sebagainya. Daripada 10 orang beli tu, mungkin ada 100 orang beli sebenarnya. 100 orang beli, bajet tetap RM1,000. Maksudnya cost per purchase-nya hanya RM10. Itu logiknya. Kita tengok purchase dan cost per purchase. Dan juga logiknya kenapa kita kena ada data pixel. Alright? So, kejayaan sebuah conversion ads ialah juga mesti ada data pixel. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula cerita pasal frekuensi. Conversions ads ni, dia sebenarnya menghantar iklan kepada seorang prospek ataupun seorang reach audience, okay, berkali-kali sebenarnya. Kalau you pernah gunakan traffic ad, okay, you tolong check semula dalam report you, okay, dalam report you tolong tengokkan frekuensi dia. Mesti lebih kurang 1 point something, 1.3, 1.5 ke 2.3, 2.5 macam tu je. So, setiap orang tu nampak iklan you 1-2 kali je. Kalau nampak iklan 1-2 kali, dia klik tak apa. Kalau dia nampak 1-2 kali, lepas tu dia tak klik, prospek tu hilang ke mana-mana. Itu sebab dalam masterclass Facebook Ads, saya ceritakan tentang customer funnel dan customer journey. Kena selalu buat retargeting. Sebab bila orang tu dah tengok, hantar balik iklan kepada dia. Supaya dia sentiasa tengok iklan kita. Supaya dia sentiasa teringat-ingat pada produk kita, jenama kita dan sebagainya. Dan ada satu research ni, seorang prospek akan ada rasa keinginan untuk membeli setelah melihat iklan sebanyak 7 kali minimum. Ianya dipanggil the rule of 7 ataupun the 7 factor. So itu pasal sebuah company yang besar tu, dia hanya bukan sibukkan pasal Facebook Ads. Dia sibukkan pasal Google Ads, Spotify Ads, TikTok Ads, billboards, TV commercials, radio dan sebagainya. Masuk dalam kereta nak pergi kerja, on radio dengar iklan. Tengah drive, nampak billboard, iklan yang sama, jenama yang sama. Lepas tu masuk pergi office, buka laptop,
tengok email, Gmail kita tu, Gmail ada ad. Lepas tu dah penat buat kerja, masuk dalam Facebook sekejap, masuk dalam Instagram sekejap, ada iklan lagi. Lepas tu nak dengar lagu dalam Spotify, ada iklan lagi. Dah balik rumah tengok TV, tengok ada iklan lagi. Asyik teringat je. So jadi lama-lama dia akan membeli. So dengan konsep yang sama, conversions, bila dia dapat je pixel yang banyak, dia bentukkan audience yang betul dan hantarkan iklan pada masa yang betul. Dan bukan hanya hantar sekali, tapi berkali-kali pada orang tu. Jadinya di sini bila kita tahu dia hantar banyak kali, tolong buat iklan yang banyak. Jadi dia tidak bosan dengan satu iklan tu je. Dia akan tengok iklan A, B, C, D dan sebagainya. So itulah you tengok ni. Ini iklan saya, ni kempen saya. You tengok kempen yang ini kempen trafik. Frekuensi untuk setiap prospek dia hanya tengok 2 kali je. Frekuensi untuk seorang prospek di dalam conversions 6.34 kali. So itulah orang cakap faktor kejayaan conversions ads untuk hantar iklan kepada orang yang betul, dan orang yang betul klik, dan orang yang betul masuk ke dalam website. Ianya bukan kejayaan purchase pada iklan tu. Tak boleh. Okay? So lagi sekali kena ada data pixel yang banyak dan juga frekuensinya tinggi, keluarkan iklan yang banyak. Okay, nanti kita akan cakap lagi sekali pasal benda ni semua. Kita akan cakap lagi banyak kali dalam setiap kali kita ceritakan pasal conversions ads. Okay, so jadi itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa dalam video yang seterusnya. Dalam video yang seterusnya saya akan tunjukkan cara setting conversions ads, dan saya akan terangkan setiap fungsi di dalam proses pembinaan conversions ads tu. Okay, so itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum. Bye.